Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farhan bin Abdul Hamid daripada kelas DKA 4C, nombor matriks 11 DKA 19F1003 dan penyelia bagi grup kami iaitu Puan Rabiah binti Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afiq Aiman bin Wahid, nombor kad matriks 11 DKA 19F1045 dan nama penyelia bagi grup kami ialah Puan Rabiah binti Muhammad. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Hafiz bin Muhammad Tajri, nombor kad matrik 11 DKA 19F1033 dari kelas DKA 4C. Nama penyelia kami ialah Puan Rabiah binti Muhammad. Untuk isi kandungan dalam pembentangan kali ini, ada beberapa perkara yang ingin dibincangkan. Yang pertama adalah pengenalan, yang kedua penyata masalah, yang ketiga objektif, yang keempat skop projek, yang kelima empathy, yang keenam ideate, yang ketujuh prototype, yang kelapan maklum malas pengguna dan yang kesembilan adalah jangkaan hasil projek. Untuk pengenalan, ada 4 perkara yang telah disenaraikan, iaitu kerja-kerja amali memerlukan ruang yang luas, perabot sedia ada menggunakan ruang yang lebih banyak, kerusi makmal ataupun bengkel tidak boleh diubah sesuai dari segi bentuk, kerusi perlu stabil untuk mengelakkan kecederaan. Saya akan menerangkan secara general ataupun secara umumnya. Pada era globalisasi kini, minimalis menjadi keutamaan pada setiap ruang kerja. Ia juga menjadi keutamaan pada ruang yang sempit apabila ingin melakukan kerja-kerja amali yang dibuat di makmal. Kerja-kerja amali atau bengkel di makmal sangat memerlukan ruang yang luas. Dalam masa yang sama, makmal tersebut digunakan untuk pembelajaran atau kajian yang memerlukan ruang duduk dan meja menulis. Oleh itu, makmal memerlukan ruang yang besar untuk meletakkan meja dan kerusi untuk kemudahan apabila ingin digunakan. Terdapat beberapa makmal perlu menambah ruang untuk memudahkan proses amali. Selain itu, beberapa aduan telah diterima mengenai amali yang dihadapi oleh beberapa pekerja dan juga pelajar. Secara umumnya, ruang amat penting bagi sesuatu makmal. Kerusi pula, terdapat beberapa aduan yang mengatakan kerusi itu tidak stabil dan sedang berlaku kecederaan. Itu merupakan beberapa pengenalan mengenai projek yang akan dibina oleh kami. Untuk penyata masalah pula, kami telah menyaraikan beberapa masalah secara umumnya. Yang pertama adalah masalah ruang meletakkan kerusi menjadi sempit apabila ingin digunakan ataupun disimpan. Ruang penyimpanan kerusi sama seperti digunakan. Dan ketiga, kestabilan kerusi sedia ada tidak kukuh dan goyang bila digunakan. Dan yang keempat adalah rupa bentuk kerusi tidak boleh diubah. Masalah ruang meletakkan kerusi menjadi sempit apabila digunakan. Ia menyebabkan ruang untuk membuat kerja amali menjadi sukar dan terlalu sempit. Selain itu, ruang penyampaian kerusi tersebut juga memakan ruang yang sama seperti digunakan kerana bentuk kerusinya tidak boleh diubah sesuai menjadi kecil atau diminimaliskan. Di samping itu, kerusi sedia ada mempunyai beberapa masalah dari segi kestabilan. Jika dilihat, kestabilan amat penting sekiranya menggunakan apa-apa jenis kerusi. Sekiranya kestabilan dipandang remeh, kecederaan akan berlaku pada individu yang menggunakannya. Jadi, di sini terdapat 3 masalah secara umumnya pada kerusi bengkel yang sedia ada, iaitu ruang yang digunakan terlalu besar, kerusi tidak boleh dikecilkan atau diminimaliskan, dan kestabilan kerusi tidak kokoh yang boleh mendatangkan kecederaan. Okey, kemudian saya ingin menerangkan tentang objektif. Dan objektif yang pertama kami adalah untuk melakukan lukisan 3D pada prototype tersebut dengan menggunakan AutoCAD, dan kedua adalah menghasilkan prototype tersebut dengan menggunakan keluli tahan karat dan sofa yang terpakai, dan ketiga adalah menguji prototype tersebut dari segi kestabilan dan penggunaan ruang penyimpanan, dan yang terakhir adalah membandingkan kestabilan dan ruang penyimpanan dengan kerusi yang sedia ada. Okey, sekarang saya ingin menerangkan tentang skop projek. Jadi skop projek ini menggambarkan apa yang akan dicapai dengan projek ataupun prototype tersebut. Ia juga menentukan sempadan kerja, membolehkan ahli kumpulan untuk menilai dengan tepat apa yang
melainkan merupakan sebahagian daripada usaha yang diperlukan. Jadi sekarang ini skop projek yang telah kami lakukan adalah bahan keluli tahan karat dan sofa terpakai yang digunakan. Yang kedua adalah menguji kestabilan dan ketahanan kerusi. Dan yang terakhir adalah mencatatkan data-data selepas melakukan ujian yang akan dijalankan pada prototipe tersebut. Okey, seterusnya saya ingin menerangkan tentang empathy ataupun empathize dan masalah yang dihadapi oleh setiap pengguna adalah yang pertama, kaki stul yang diperbuat daripada besi yang mudah karat dan ini menyebabkan stul yang digunakan tu tidak dapat tahan dengan lebih lama. Yang kedua adalah tempat duduk stul yang diperbuat daripada bahan kayu. Ini akan menyebabkan para pengguna tidak dapat mempunyai pengalaman yang selesa. Dan yang terakhir adalah stul yang tidak mempunyai keupayaan untuk melaraskan ketinggian tempat duduk. Dan ini juga boleh melibatkan tentang keselesaan pada setiap pengguna. Dan penyelesaian yang kami telah lakukan adalah untuk memperkenalkan stul yang menggunakan kaki daripada bahan besi anti karat, dan ini akan menyebabkan stul yang kami bina untuk masa yang akan datang dapat digunakan dalam jangka masa yang lebih panjang daripada yang sebelumnya. Dan kemudian adalah menggunakan sofa ataupun cushion terpakai sebagai tempat duduk supaya dapat memberi keselesaan kepada pengguna. Dan yang terakhir adalah membuat improvisasi dengan menambah fungsi kaedah yang boleh laras, dan ini boleh membuatkan setiap pengguna merasai dapat menggunakan stul yang lebih selesa lah. Okey, seterusnya saya akan menerangkan berkenaan dengan prototype, iaitu daripada produk yang kami telah approve, iaitu Easy Multifunctional Stool. Okey, apa inovasi pertama yang telah kami ataupun cuba kami ubah adalah pada tempat duduk stul kebiasaan yang ada di pasaran ataupun biasa digunakan, bahannya diperbuat daripada kayu dan dia agak memberi kurang keselesaan lah. Jadi kita orang cuba menginovasinya dengan menukar kepada cushion supaya dia lebih lembut dan memberikan keselesaan. Bahan dia pula daripada, mungkin kita orang akan menggunakan sofa terpakai. Okey, inovasi kedua adalah, cuba kita lihat pada kaki stul ni. Yang warna hitam tu adalah inovasi dia, kita orang cuba untuk memberikan kaki stul tu boleh laras. Maknanya boleh laras mengikut ketinggian seseorang ataupun mengikut keselesaan yang orang nak. Dan kerangka untuk kaki stul kami memilih bahan besi anti karat supaya ianya boleh tahan lama, tidak mudah karat. Mungkin kami akan menambahkan satu lagi inovasi, iaitu kerusi stul ni kita boleh lipat, maknanya dia boleh menjimatkan ruang lah. Okey, seterusnya berkenaan dengan feedback yang kita orang dapat daripada pengguna. Kita orang telah memilih 3 orang responden daripada kalangan pelajar sendiri, pelajar Politeknik Melaka sendiri. Rata-rata diorang ni, untuk soalan pertama untuk penyataan masalah yang sering dihadapi oleh stul sedia ada, rata-rata daripada 3 telah memilih tidak boleh dilaras. Yang kedua, bagi soalan kedua, iaitu cara bagi mengatasinya, mereka memilih menambah fungsi boleh laras pada kaki stul serta memperkenalkan stul yang boleh dilipat. Bagus. Untuk bagi soalan ketiga, iaitu tempat sesuai untuk menggunakan stul yang kami telah tambah baik adalah
rata-ratanya memilih pejabat, bengkel serta restoran. Untuk soalan keempat, iaitu pendapat bagi keberkesanan produk terhadap pengguna, bagi responden pertama, dia telah memberikan pendapat dia sendiri, iaitu dapat memberikan kestabilan yang lebih tinggi kepada pengguna. Untuk responden kedua, dapat memberikan keselesaan kepada pengguna. Dan terakhir, dapat menjimatkan ruang bagi penyimpanan stok. Seterusnya berkenaan dengan jangkaan hasil. Untuk poin pertama kita adalah dapat menghasilkan ruang penyimpanan kerusi yang lebih luas. Maknanya daripada inovasi kita orang berkenaan dengan stul yang boleh lipat, yang dapat menjimatkan ruang. Kedua, kestabilan buat pengguna dapat dijamin. Dan ketiga, menginovasikan sesuatu produk untuk jangka masa yang lama. Dan yang terakhir, ianya dapat digunakan oleh semua individu dan tahan lama. Tahan lama tu maksudnya daripada bahan yang kita guna sendiri untuk bersih anti karat tu, dia dapat menjamin produk itu dapat berada dalam keadaan yang agak baik. Itu saja. Sekian, terima kasih. Jadi itu saja untuk pembentangan video kali ini. Sekian, terima kasih.